Larutan ni sebenarnya adalah hasil daripada zat terlarut yang dah larut dalam pelarut. Macam pening kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Syahira. Hari ini cikgu nak kongsikan dengan awak semua berkaitan tajuk air dan larutan. Okey, dalam tajuk air dan larutan, kita belajar ada dua topik berkaitan dengan larutan, satu lagi sistem pembersihan air. Okey, so hari ini cikgu nak kongsi dengan awak berkaitan dengan larutan. Jadi larutan ni adalah dia ada 3 jenis larutan. Okey, dia ada larutan cair, ada larutan pekat dan larutan tepu. Okey, larutan cair tu macam mana? Okey, sebelum kita pergi tengok larutan cair, larutan pekat, larutan tepu, kita kena ingat kembali apa itu larutan, apa itu pelarut, apa itu zat terlarut. Okey, larutan ni sebenarnya adalah hasil daripada zat terlarut yang dah larut dalam pelarut. Macam pening kan? Okey, dia macam ni, senang je. Awak bayangkan awak nak bancuh air gula. Okey, nak bancuh air gula. Air tu kita panggil dia sebagai pelarut. Kenapa? Sebab air tu yang akan larutkan gula tadi. Okey. Jadi air tu kita panggil apa? Air tu kita panggil dia sebagai pelarut. Okey? Dan gula itu kita panggil dia sebagai zat terlarut. Sebab apa? Sebab gula tu adalah salah satu bahan yang boleh larut di dalam air. Dan apabila kita dah kacau, kita dah campurkan kedua-duanya, kita panggil itu adalah larutan. Boleh? Air sebagai pelarut, gula sebagai zat terlarut, dan air gula yang dah dikacau tadi tu adalah sebagai larutan. Okey. Dan awak kena tahu air adalah pelarut universal. Kenapa kita panggil air tu sebagai pelarut universal? Sebab air boleh melarutkan hampir ke semua bahan zat terlarut. Okey. Dan kita kembali pada tadi, larutan ada 3 jadi kan? Ada 3 jenis, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu. Okey, awak bayangkan awak nak buat air gula dalam 3 bekas. Okey, dalam 3 bekas. Bekas yang pertama, awak isi gula, contoh kalau cikgu pakai gula cube. Kalau cikgu contoh pakai gula cube yang berketul-ketul tu, katalah bekas pertama cikgu pakai 1 cube. Bekas yang kedua cikgu pakai 3 cube. Banyak kan? Dan bekas yang ketiga cikgu pakai 5 cube. Lagi banyak. Okey, yang bekas pertama tadi yang 1 cube, cikgu tuang air 100 ml. Bekas kedua pun 100 ml. Bekas ketiga pun 100 ml. Maksudnya 3 bekas tadi cikgu malarkan dia. Maksudnya cikgu dia punya isi padu air dia sama. Cikgu isi padu air dia sama rata. Okey, 100 ml. Yang membezakan yang cikgu manipulasi dekat sini adalah kuantiti gula tadi. Ada yang 1 ketul, ada yang 3 ketul, ada yang 5 ketul. Okey, 1 cube, 3 cube, ada yang 5 cube. Dan bila kita kacau, maka terjadilah 3 jenis larutan. Agak-agak antara bekas pertama, kedua, ketiga, yang manakah akan jadi larutan cair? Okey, 3, 2, 1. Yang mana? Ya, bekas yang pertama, larutan cair. Kenapa? Sebab cikgu hanya gunakan 1 cube gula sahaja. Larutan cair ni dia boleh, kiranya zat terlarut tadi dia larut semua dan dia jernih. Okey, dia akan kelihatan jernih. Maksudnya gula tadi, cube tadi dah habis larut dalam air. Itu kita panggil larutan cair. Larutan pekat dan tepu ni kebanyakan anak murid cikgu dia selalu tertukar. Larutan pekat ni dia tengah-tengah. Okey, dia ada yang dah larut dan ada tinggal saki baki sikit sahaja yang
susah nak larut, ataupun dia larut tapi dia punya larutan dia tu macam pekat, likat sikit. Likat sikit. Kalau larutan tepung, memang akan ada gula tadi mendapkan dekat bawah. Dia macam sebab air tu tak banyak, gula banyak, jadi gula tu tak boleh nak larut sangat. Okey. So jadi larutan ada 3 jenis, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepung. Okey, jangan tertukarlah. So itu sahaja perkongsian daripada cikgu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan juga subscribe. Bye. Jangan lupa untuk like, share dan juga untuk subscribe. bye. Bye.